nisbah RST, nisbah item ingat dan fikir. Ya. Alright, itu langkah pertama. Langkah kedua, kenal pasti konstruk. Okey. Dalam mata pelajaran tadi tu, apa mata pelajaran tadi? Malaysia Tanah Airku. Okey. Malaysia Tanah Airku, masya-Allah. Okey, Malaysia Tanah Airku dengan reka bentuk ini. Langkah pertama, kenal pasti konstruk. Konstruk ni kalau anda dah fikir, oh kita nak ukur ingat. Dia faham, ia ingat ke tidak fakta atau tarikh, dia faham tak konsep, dia guna tak maklumat, boleh guna tak maklumat, boleh analisis keadaan tak, menilai keputusan ke tidak, mencipta cadangan atau saranan ke tidak. Macam tu kan? Buat saranan, dia boleh buat tak? Ini benda 6 perkara yang dia konstruk yang kita nak ukur. Itu contoh. Okey. Jadi perkara yang diuji ada konstruk. Okey. Okey, ni baca sendiri nanti Okey, langkah ketiga, kenal pasti konteks. Kita tahu apa konteks? Jadi dalam konteks hukum negara, bendera Malaysia, lagu kebangsaan, pilihan raya umum. Itu di mana kita nak ukur ya Allah, konsep ni, memahami konsep ni, mana nak ukur penggunaan maklumat ni dalam benda-benda ni. Okey, melalui tema ini. Okey, jadual langkah keempat. Okey, kita dah ada template tu, letaklah anda punya konstruk tu kat sini. 6 konstruk tadi dah 4 konteks di sini. Okey. Langkah kelima, masukkan konstruk dan konteks. Okey. Saya cepat aja ya sebab anda boleh tengok sendiri. Nampak kalau suruh saya ke belakang balik, I will do it. Don't worry. Konstruk, tanda, langkah ke-6. Tandakan kotak-kotak yang tidak berkaitan. Hasil analisis tajuk versus objektif. Okey. Bila anda dah tengok tajuk objektif tu ataupun ni lah tengok semualah. Kena kaji objektif, tajuk, kaji kepentingan, keperluan kita mengukur sesuatu tu. Perlunya, boleh ke tidak konteks itu, perkara ini dijadikan konteks. Perlu ke kita ukur ni? Nak tengok dia tahu ni, perlu ke kita tengok dia dapat menilai keputusan ke tidak? Okey. Setelah mempertimbangkan semua, ada tempat-tempat yang memang kita tak boleh ukur lah. Jadi kita tandakanlah. Ya, macam dalam hal ni kita tandakan dengan okey, kita tandakan dengan ni. Ini tak boleh lah. Gelapkan lah. Kita tak nak lah item ni. Tak nak item memahami konsep dalam konteks hukum negara ni, tak boleh lah. Tak boleh, tak perlu, tak boleh. Macam tu. Jadi kita gelapkan. Okey, tu. Dan yang mana kita tak gelapkan tu maknanya kita nak ukur yang itu, kita nak adakan dalam tema itu. Jadi dalam contohnya konstruk mengingat fakta atau tarikh. Kita nak tahu, kita nak uji mereka ingat tak fakta atau tarikh dalam konteks hukum negara. Ini item pertama. Ingat, item pertama selalunya kena item yang paling mudah, yang aras rendah. Itu mesti ingat. Dia akan kena susun daripada mudah ke sukar, simple ke kompleks. Itu susunan item dalam JSU. Itu kena rancang dalam JSU anda. Item yang pertama yang mudah, aras rendah, yang simple. Okey, ingat tak semestinya item ingat tu sebenarnya item aras rendah sahaja. Ada yang ingat tu sukar ni nak ingat tu. Ada. Jadi anda lah yang lebih tahu. Jadi macam ni tengok ingat, okey, dia sampai nombor 9 tu. Kan? Maknanya ada item-item analisis nombor 3. Maknanya dia tak berapa sukar kan? Bukan aras rendah ni. Kan mungkin rendah, mungkin sederhana ni. Kan ada juga analisis ni. Okey, mencipta ni 20. Okey, ada juga mencipta, boleh kan? Mencipta tu aras rendah boleh juga kan? Anda lah yang kena tentukan. Kreatif cipta aras rendah boleh. Okey. So next, langkah ke-8 ialah selepas itu kita tentukan aras kesukaran bagi tiap-tiap item. Jadi tengok ni macam ni. Letak aras, saya dah cakap cepat tadi rendah. Rendah. 3 tu rendah. Okey. Okey. So
Ni rendah boleh. Ini adalah design orang yang mereka bentuk ni. Okey, dia nak kat sini sampai 9. Okey. Jadi cuba nombor yang pertama tu mesti rendah. Yang kedua, ketiga. Lepas tu boleh lah. Boleh. So ada juga 16 yang rendah. Tak apalah. R yang rendah. Okey. 7. Okey, tapi towards the end tu dia sederhana dan tinggi. Okey tuan-tuan, yang itu okey ya. Yang ke-9, langkah ke-9 ialah kita tentukan di item kita tu nak tentukan klasifikasi dia. Ingat atau fikir? Ingat atau fikir? Ada item fikir yang rendah ni? Ada. Jadi jangan tak semestinya yang saya nak tahan cakap tadi. Item berfikir ni tak semestinya cumanya tinggi. Ada fikir yang rendah. Macam tu. Ada fikir rendah, tengok. Fikir rendah, ini item nombor 19 ada fikir rendah, ada fikir tinggi, Fikir tinggi, fikir rendah, fikir sederhana, fikir tinggi, letaklah. Cuma kita tak nak yang awal-awal ni tinggi. Sebab satu kan dia tidak memotivasi murid-murid yang yang lemah tu. Kita nak macam Tuan Haji Saifuddin sebut tadi kan. Kadang-kadang ujian kita ni, kita nak bagi motivasi juga supaya dia keep on answering. Dia tetap mencuba menjawab. Jadi awal-awal tu, bagilah mereka item-item yang aras rendah tanpa merendahkan standard ataupun kualiti ujian anda. Kita boleh buat item-item aras rendah di depan tu supaya seronok mereka menjawab. Menjawab awal-awal tu dapat ni budak-budak murid lemah lah. Murid yang ngantuk lah agaknya kan, yang pandai-pandai. Mudahnya, senangnya. Macam tu. Alah tak dia lah, dia memang pandai. Tapi kalau yang lemah tu kita nak bagi motivasi juga. Bukan nak menghukum kan. Kesian lah. Kadang-kadang budak-budak lemah awal-awal tu dah sukar, dah rendah, dah tinggi, dia give up Jadi itulah kita strategikan instrumen kita. Kalau kita tahu piawai macam lembaga periksaan kena fikirkan budak yang selemah-lemahnya yang tak boleh buat apa-apa sampailah yang sepandai-pandainya straight A's tu mudah je. Jadi kita kena fikirkan daripada hujung ni spektrum dia tu, daripada yang tak tahu sampai yang tahu semualah, yang sampai tak boleh nak disangkal lagi dia punya kebolehan. Jadi itu lembaga yang kena fikirkan dengan melalui panel-panel dia yang bijaksana. Jadi itulah juga tuan-tuan perempuan kan, kena fikirkan target population kita kan. Okey, banyak pula cerita. Jadi okey, langkah ke-9 itu klasifikasi, saya dah tunjukkan semua ya. Jadi next one, langkah ke-10 masukkan jumlah. Okey. Jumlah ni ini untuk double check lah, kita nak check kan. Okey, semua ni kirakan, letakkan jumlahnya. Untuk ni R-nya 3, T-nya 1, ingatnya apa benda? Ingatnya 1, S-nya tak ada. Tak ada item S kat sini. F fikirnya 3. Kat sini pula. Bawah ni. Untuk konstruk ini ada R-nya 4. Konstruk ini R-nya 4. S tak ada, T tak ada, I tak ada, 4 tak ada. Sebab ni semua design. You ada panel-panel anda nanti. Do you have macam tuan-tuan perempuan nanti adalah nanti you punya dia akan jadi sifu kan. Sifu kepada panel-panel muda. Jadi mereka akan buat ni nanti, anda akan sama-sama design. Bila design tu ingatlah kan benda-benda macam ni. Jadi dari segi konstruknya dia punya berapa jumlah item, daripada konteksnya berapa jumlah item, dan sini breakdown dia 10. R 10, S 6, 4. Jadi yang ratio nisbah 5:3:2 kena jaga, nisbah item fikir ingat kena jaga. Yang itu kat sinilah ya.
Alright. Now, so itu akhirnya. Okey ke? Okey. Alright. Alhamdulillah kalau clear sampai ke sini. Biasanya kalau macam nak amali hands on tu tak boleh 1.5 hours kan. You boleh panggil sini Dr. Kudri. Boleh apa, kami akan sama-sama, saya Dr. Kudri biasa bagi bingkil tentang ini. So kalau nak lebih faham lagi lah, belajar daripada Sifunya. Okay. Okay, now pasal GSI pula. Okay, kita ada 5, 10. Okay, I try ya Allah. Lambat juga ni saya. Okay, GSI ni, you tahu benda ni adalah jadual untuk tunjuk ciri dan kandungan item. Surat beranak item. Okay. Contoh GSI. Kadang-kadang ada orang bubuh macam ni, ada orang buat macam ni. Okay. Bergantung. Okay, kadang-kadang yang kebat tu ada lagi macam-macam sampai 9 dia punya kolom ni. Jadi tuan-tuan perempuan, yang asalnya yang merah ni, yang lembaga kepeksaan guna. Sekarang sendiri pun lembaga kepeksaan dah guna macam-macam dah pasal kebat. Jadi tapi itulah saya nak cerita asalnya yang ni. Jadi saya guna yang asal ni, jadi jenis item kena tahulah item dan jenis-jenisnya pasal akan diisi ni dalam ni. Evidence, construct, konteks, kesukaran. Okey, jenis item ni okey untuk yang tradisionalnya objektif, subjektif yang kita sebut tadi dalam slide yang sebelum tu kan. Yang baru awal-awal tadi. Jadi yang ini saya letak aja walaupun dia orang akan kata ini instrumen kan. Ya, instrumen. Tapi dia juga ada item di dalamnya kan. Arahannya tu, tugasan apa nak buat bila sebelum buat kita adakan portfolio, sebelum kita adakan senarai semak, mesti ada arahan dia tu kan. Jadi saya fokus kat sini je lah ya. Alright. Ingat klasifikasi evidence. Klasifikasi evidence. Ingat fikir. Jadi evidence tu secara visual kena bagi, secara verbal kena bagi, item fikir ke, item ingat ke, alamak aku dah tak apa. Tapi kita fokus kat sini, ingat fikir yang saya tunjuk yang ini sebab kadang-kadang kita ada variety, kita ada kepelbagaian klasifikasi. Dia boleh guna untuk sekolah, pentadbiran sekolah boleh guna. Okey, construct. Construct ni bila kita dalam era PBS, PBD ni banyak orang sebut pasal ni Jerry kan. Tapi kita selalu yang tuan-tuan perempuan yang relevan sekarang ni intelek ni. Intelek ni kalau guna Bloom yang baru tu yang ini. Jadi ini construct yang umum. Macam tadi ada banyak lagi jenis-jenis construct yang tuan-tuan perempuan tengok tadi kan. Jadi you extract construct yang you nak ukur Okey, tajuk. Tema dah ulang banyak kali. Arah kesukaran. Okey, arah kesukaran ni. Bila kata arah kesukaran rendah, apa andaian umum yang lembaga kepeksaan guna ialah bila ini untuk saya bagi you fikirkan item objektif. Item yang subjektif ni pun lebih kurang macam ni. Tapi yalah, dua-dua dia apply untuk dua-dua. Item rendah ni bila 60% bila you andaikan, bila panel atau pakar anda boleh mengandaikan item ini 60% daripada total populasi anak murid anda tu boleh jawab dengan betul. Bila 60% ke atas boleh jawab dengan betul, itu item rendah, arah rendah. Bila kurang daripada 40% dapat betul, itu item tinggi. Okay? Bila antara 40 hingga 60% populasi budak keseluruhannya boleh dapat betul, itu sederhana. Okay? Bila rendah R lebih 60%, tinggi kurang 40%, di antaranya sederhana. Itu andaian yang kita buat pada masa kita menulis item. Tetapi ingat bila kami dapat statistik, benda itu berubah. Kita guna convention yang menjadikan instrumen kita standard. Kalau tuan-tuan nak buat instrumen standard pun kenalah pakai yang statistik tu. Jadi kalau belum standard lagi tu maknanya tak guna convention di luar negara atau convention kebangsaan, pakailah 9-point system ataupun guna yang ni, 9-point system tak. Guna yang ini. Sebab ini digunakan pada peringkat tulis item.
Okay. Jadi bila nak buat item tu gambarkan ni. Bila rasa-rasa item ni 75% ni boleh jawab betul. Itu item R. Okay. 5 langkah menulis item ialah kita kena rujuk JSU, sediakan JSI, dapatkan idea dan sediakan draft, semak, muktamadkan dan simpan. Okay, saya terus. Langkah pertama. Okay. Rujuk JSU anda dah dapat macam ni tadi. Okay. Tengok. Tengok item mana yang nak ditulis. Katakan yang ni. Ya, kita tengok betul ke yang ni. Betul ke yang ni. 7. Item 7. Okey, katakan saya nak tulis item 7. Yang ni. Lagu kebangsaan, ingat fakta atau tarikh. Saya nak tulis yang ini. Okey. Letak apa instrumen dia, jenis, nombor item, construct dan okay, 9 point system ni kat bawah. Ini actually lembaran nulis item. Selalunya yang ini JSI dengan 9 point system diletakkan di bawah dan di dalam satu kertas, satu lembaran. Jadi bila tulis item berdasarkan JSI, item ditulis di kawasan ini dan kita akan bagi pada penilai item dan ceklah satu persatu 9 ciri. Okay? So itu saya tunjuk je dulu. Okay. Item 7 tadi, ingat fakta. Okey, dia instrumen apa? Jenis OAP, nombor item, construct, konteks, aras kesukaran, ingat. Okey. Next one, langkah ketiga, mula menulis. Menulis, bila menulis ni ada dapat benda-benda ni. So, ni yang dikatakan ini kita namakan idea. Sebelum jadi kita sahkan itu satu item, kita panggil idea sebenarnya. Tapi jangan risau pasal perkataan idea ni, sebut item pun tak salah. Ramai je orang sebut item pada ketika ini. Panel-panel kami pun masih item, no problem. Tak ada masalah. Yang penting item tu betul. Okay. Alright. Okay. Jadi selepas ni langkah keempat, semak guna 9 point system. Dah tulis. Langkah ketiga, semak. Bagi you semak sendiri pun pakai 9 point system. Bila bagi kepada panel penyemak item, penilai item pun pakai 9 point system. Okay. Saya akan terangkan macam ni. Lepas ni lah langkah keempat ni. Nak guna 9 point system. Okay. Langkah kelima, muktamadkan dan simpan. Simpan untuk disemak semula lah kan. Nanti kan aku ada bos-bos nak tengok. Lepas ketua-ketua panel nak okay. Ataupun nak guna. Mungkin kadang-kadang kita tak guna kali ni, kita guna akan datang. Okay. So saya pergi kepada 9 point system. 9 point system ni tujuannya untuk menyemak item yang kita tulis. Okay, contoh item lah. Ni, okay, macam tadi kita ada all this, tak kisahlah kita guna apa benda. Kan? Okay, katakan lah kita at some point, kita sebagai panel memanglah kita akan menyemak item kita akan menyemak item orang. Okay, jadi mungkin anda ada kaedah menyemak sendiri. Jadi tapi saya nak kongsi ni ya sistem 9 point untuk kegunaannya lah untuk menyemak item dengan menggunakan pertimbangan profesional anda. Okay, jadi semak item ni of course lah saya nak beri penghargaan sekali lagi kepada Dr. Kodri sebab dia yang mencipta 9 point system. Okey, semak item anda dengan menggunakan sistem 9 point dari segi keakuran, ketepatan, kesesuaian, akur kepada kurikulum, akur kepada peluang, akur kepada spesifikasi, tepat konstruk, tepat konteks, tepat bahasa, sesuai kesukaran, sesuai kepentingan, sesuai keadilan. Okey. So, dengan template ini tulis item dan kita akan nilai item menggunakan apa benda ni? Yang ini. Langkah-langkah ni lah. Okey, macam mana kita nilai item? Ambil satu item, lepas tu tengok dia akur tak kurikulum? Ikut tak? Okey. Alamak, akur kurikulum ke tidak? Akur peluang tidak? Sampai habis 9. Okey, jadi kita nak bila kita check tu ikut ini, aliran ini. Kalau satu ada lebih negatif, nampak tak ni yang di asterisk ni, yang megah. Kalau yang asterisk megah ni, bila kita satu aja atau lebih negatif, item ditolak. Kalau satu aja aku kekelum tidak, out. Jangan tengok je lah yang lain-lain ni, tak payah tengok. Tolak aja item tu. Yang ini lepas, ini tak lepas. Tolak. Ini lepas, tak lepas. Tolak.
Lepas, tak lepas, tolak. Lepas, tolak. Kan? Yang ini bawah ni tak nampak sangat. Dia sebenarnya orange. I hope you nampak. Orange. Satu atau lebih negatif. Lepas. Tak lepas KIV. Tak lepas KIV. Kalau semua positif, lepas, terus terima. Itu keputusan yang kita ambil. Okey, ni satu persatu just nak terangkan apa bendanya. Kalau in case you're wondering, bertanya-tanya apa benda lah tu yang lepas tu. Okey, item yang baik kena ada yang saya banyak ulangan ya tuan. Tuan-tuan perempuan banyak ulangan. Jadi item yang baik kena akur, tepat dan sesuai. Dari segi 9 ciri ini. Jadi keakuran kurikulum, okey, kena ada apa yang kita taksir itu kena adalah sebahagian daripada kurikulum. Jangan keluar kurikulum lah. Lepas tu ambil yang yalah, ini aspek yang penting dan genting lah. Soalan tu yalah, yang dipilih tu kenalah yang penting. Okay. Itu kadang-kadang tak nak cerita banyak lah, ada sikit masa. Okay. Akur peluang. Peluang murid mesti ada peluang untuk belajar perkara tu. Kalau lah panel-panel yang mendapati murid sekolah ni tak ada peluang, cikgu tak ada dari banyak sekolah. Tak ada cikgu yang mengajar perkara ini ataupun dia meninggalkan perkara ini. Pakar-pakaran pengajar ni tak ada. Jadi faham-fahamlah mungkin ada benda yang dia tak ajar lah. Ini hakikat. Kita tak boleh expect perfection kan. Tapi inilah bila kita pembina instrumen, kita kena fikirlah perkara-perkara ni apa yang berlaku di sekolah ni. Sebab tu kami ambil cikgu sekolah sebagai panel. Sebab mereka tahu apa yang terjadi di sekolah. Okey, aku spesifikasi. Ini spesifikasi ni ialah item fikir ke spek tadi tu, spek ni, yang ni. Item mana tak ada fikir kat sini. Sini lah. Dia kena pergi balik ke sini. Ke sini. Fikir ke ingat ke spek. Idea. Awal idea tu kan. Balik kepada sini. Okey, next. Ketepatan konstruk. Tepat konstruk you faham sorry. Mestilah apa yang diberi itu menjemput evidence untuk tengok. Mengukur konstruk. Jangan kita ni nak ukur pengetahuan ataupun kita nak ukur kemahiran tapi yang kita tanya hanya pengetahuan. Something like that. Tak tepatlah konstruk tu kan. Okey. Tak sah lah. Kita tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur. Macam tu. Jadi tepat konteks ialah you understand what I mean yang tadi konteks sajalah, tajuk ke tema ke perkara yang kita nak ialah nak ukur penyelesaian masalah tapi kita nak guna konteks apa? Konteks negara, konteks masyarakat, konteks sekolah, konteks mathematics contoh. Semua penyelesaian masalah. Konstruk je konteksnya berbeza. Okey, tepat bahasa. Bahasa ni kena tepat untuk audiens anda, untuk pengambil ujian. Janganlah bahasa tu terlalu sukar untuk murid tahun 6 tapi mudah sangat untuk tingkatan 5. Something like that. Kenalah gambar rajah kena jelas. Bacalah nanti ya. Ada 10 minit. Okey. Kesesuaian, sesuai sukar. Yang saya dah sebut tadi, macam mana nak tentukan kesukaran, simple ke kompleks, 60% ke lebih 60% ke kurang 40% ke, tu semua tu kepentingan. Sini sebenarnya. Okey. Semua ada. Apa yang saya cakap tadi semua ada kat sini. Jadi anda boleh tengok nanti slide. Sesuai penting. Janganlah benda remeh-temeh kita tanya pula budak nak tanya jenis skru lah pula apa benda, tapi sebenarnya yang kita nak soal kemahiran. Lepas tu kita tanya apa nama skru tu lah. Ni berlaku lah benda-benda je ni. Alright. So adil lah. Okay. Adil ni tak tahulah relevan ke tidak di peringkat sekolah sebab kecuali kita nak tengok adil ke tidak pada lelaki perempuan. Adil ke tidak pada murid
yang duduk tinggal di jauh nun tapi sekolah kat sini, nun di luar bandar sana, sekolah kat bandar, ada kan? Jadi adil ke tidak? Tapi anda gunalah budi bicara untuk tengok keadilan ini, keadilan yang kami lihat di peringkat kebangsaan, kita tengok dia ialah item anda tu sesuai ke tidak, adil ke tidak untuk kaum yang pelbagai, etnik yang pelbagai, jantina yang dua jantina tu, tempat tinggal, SES semua tu kita tengoklah kan. Jadi itu dari segi adil. Okey, maknanya dah habis ni. Ada soalan tak? Dari segi 9 point system. 9 point system lah, tadi JSI, JSU tak ada. 9 point system. Is it, adakah jelas? Assalamualaikum Pak Ani. Ya, apa dia? Saya nak tanya tadi yang bahagian yang soalan akur murid. Soalan akur murid dia sinkronis ke dengan yang adil ataupun dia berbeza? Oh, akur murid ni yang akur peluang ke? Is it this? Sebabnya saya nak tengok dia punya perbezaan daripada segi istilah. Kalau sama tak apalah, saya terima. Satu akur, maksud akur peluang ataupun akur murid. Satu lagi yang keadilan tadi. Oh, dia tak ada akur murid tu saya tak sebut kan? Memang pun tak sebut, tapi bila kita orang bincang, selalunya kita orang cerita, oh soalan ni tidak akur murid, maksudnya tak kena. Apa maksud you all tidak akur murid? Apa maksud? Akur murid tu maksudnya akur peluang lah. Okey lah, kalau macam tu, akur murid dengan akur peluang sama. Cuma yang akur peluang ni sama tak yang bahagian adil tadi? Kesesuaian adil. Untuk adil. Sama ke? Okay. Dia bukan totally berbeza. Cuma kita nak kata akur peluang tu dia ada peluang belajar ke tidak? Ada peluang belajar ke tidak? Okey. Tak kira dia lelaki ke perempuan, tak kira dia luar bandar ke bandar, tak kira dia Cina ke Melayu ke India, dia akur peluang belajar ke tidak. Tapi pada yang adil ni, dia adil tak kepada murid lelaki, perempuan? Adil tak pada Cina, India ni? Adil tak pada budak luar bandar? Kadang-kadang konteks tu tidak adil. Kita ni bercerita pasal kenderaan contohnya, kenderaan. Kita guna kenderaan ETS lah, MRT, MRI apa benda tu, MRT tu, ERT. Kita cerita pasal tu. Sebenarnya kita tak akur peluang kepada tidak adil kepada murid di luar bandar dekat Ulu Lubai, katakan Ulu Lubai. Sebab murid luar bandar itu dia tidak ada banyak pengalaman tentang nak ambil MRT, katakan. Jadi dia punya unit dia tu yang kita bandingkan tu, dia tidak adil kepada murid bandar, luar bandar, lelaki, perempuan, Cina, Melayu, India contoh. Tapi yang akur peluang tu mereka tidak, yang ini semua ni mereka tak ada peluang untuk belajar. Tak kisahlah dia lelaki, perempuan ke, dia Cina ke apa benda, dia tak ada peluang untuk belajar. Yang ini adil untuk dari segi kaum etnik, jantina, tempat tinggal, SES. Tapi kalau yang akur tu, akur peluang, kita tak cakap pasal ni. Tak cakap pasal kaum etnik, jantina, kita cakap pasal peluang belajar disebabkan oleh guru tak ada kepakaran, sekolah dia tak offer, ataupun sekolah dia tiba-tiba tinggalkan benda tu kan, dia tak sempat nak belajar ke, adalah PKP hari tu, tak sempat nak belajar part tu. Itu nampak tak dia punya perbezaan? Akur peluang belajar, yang ni akur sesuai adil. Ini adil kepada pelbagai murid, label murid. Label murid. Murid tu kita tak nak item kita tidak adil disebabkan item itu lebih bias, lebih familiar, lebih biasa dengan murid-murid lelaki. Main bola sepak. Kadang-kadang benda tu kalau tidak menjadi konstruknya, jadi konteksnya, dia akan masalah juga pasal perempuan
perempuan kalau agaknya kalau benda tu dia tak pernah, dia tak minat sports kan. Kadang agaknya kita nak ukur menyelesaikan masalah, lepas tu kita cerita pasal, kita guna konteks bola sepak katakan. Jadi majoriti murid perempuan mungkin bosan lah item ni. Mungkin lah, kecuali benda tu menjadi konstruk. Dia kena belajar pandai, dia kena pandai tentang bola sepak. Kata pengetahuan tentang bola sepak, dia kena macam tu. Tapi kalau tidak menjadi konstruk, dia tak adil lah. Macam tu. Boleh ke Tuan? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang kalau contohlah soalan tu dia adakah dia melihat dari segi peristiwa yang berlaku, contohnya tahun lepas punya peristiwa kan. Adakah peristiwa yang berlaku di tahun lepas tu dia akan jadikan sebagai item pada tahun yang sekarang? Itu saja. Contoh peristiwa tahun lepas tu dia maknanya itu nak jadikan konteks, is it? Ya. Okey, contohnya PKP. Ya, COVID lah, COVID. Contohnya COVID. Ataupun peristiwa tanah runtuh ke, banjir besar ke, ataupun yang berlaku yang semua orang mengalami dan mendengar, ada peluang untuk tahu. Ya. Pada saya, okey, profesional saya, benda tu tak ada kan dalam, kadang-kadang benda tu tak ada dalam kita punya, bukan tak ada, itu konteks saja kan. Memang boleh aja. Kalau karangan kan, nak suruh nak bercerita tentangnya, contohlah kita, tapi dengan syarat konstruk tu ada, konstruk tu relevan dengan silibus tu, konteks tu kan. Ini memang kena, kalau macam kat lembaga periksaan kita ada advantage sebab kita boleh tanya semua panel tu kan. Kita ada advantage, dia boleh tanya panel tu, ini boleh tak kita keluarkan item tentang banjir besar, tentang banjir kan. Jadi pasal dia konteks tau, takkan tak ada. Kalau benda tu ada dalam konteks secara macam konteks dalam silibus tu, boleh termasuk banjir, apa salahnya kan? Boleh termasuk malapetaka kejadian semula jadi, katakan ada kan konteks penyakit, wabak katakan, boleh aja kan. Itu konteks dalam silibus. Kalaulah ada boleh diselitkan, maknanya imply, kita panggil imply kan. COVID tu adalah spesifik, itu wabak yang spesifik. Tapi kalau kita nak guna dia dalam sebagai konteks ujian kita di peringkat sekolah, apa salahnya kan? Betul tak? Itu sebab kita kena tengok juga budi bicara, kadang-kadang takkan tak boleh nak keluarkan. Even dekat sekolah ada di, pasal sekarang ni tengoklah, pasal kita dah ada fenomena yang semua orang terlibat. Jadi pada saya rugilah kalau kita tak keluarkan konteks-konteks itu, sebab semua orang mengalaminya macam COVID tu kan. Tapi kalau kita boleh justify benda itu relevan dalam silibus kita, takkan silibus kita terlalu, especially kalau silibus standard ni kan, takkan terlalu spesifik. Kan dia mungkin boleh guna konteks-konteks yang luar. Especially dalam kebat tu kadang-kadang kita kena guna konteks yang di luar sikit kan. Macam tu. So ini bergantung kepada ketua panel, budi bicara panel boleh ke tidak itu. Boleh ya. Kalau ikut saya rugilah kalau kita tak keluarkan tu. Rugilah kalau ikut saya, sebab banyak item sebenarnya yang maknanya kita boleh settle banyak isu keadilan, isu peluang kan. Macam tu. Okey, boleh ke jawapan saya tu? Kena bergantung bergantung kepada ketua kita tu, yang kita punya ni, we all kena discuss boleh ke tidak yang itu. Sebab yelah, everything has to be, tengok dekat silibus tu. Mungkin ada boleh diselitkan konteks baharu, konteks lain kan, yang lain daripada lain. Kadang-kadang okey lah,
Itu jawapan saya lah. Okey, ada lagi kalau sementara tu mungkin ada lagi boleh tanya lepas ni. Ada terlebih sikit masa tapi tolong alamak, adakah you nampak jawapan dia ni? Okey, saya nak bagi latihan sikit. Kalau kita nilai item ikut 9 point system, macam mana anda menilai item pertama, item kedua, ketiga, keempat? Jadi macam mana anda menilai item ini? Boleh tak dengan cepat dan pantas menggunakan kriteria tadi tu? Kita nilaikan nak terima tak item 1? Nak terima tak item 2? Nak terima tak item 3? Nak terima tak item 4? Jadi kita bagi keputusan terima tak terima KIV. Boleh tak sekarang? Cepat je ni. Item 2 boleh terima kan? Item 2. Okey, katakan item 2 ni okey, bahasa tak okey. KIV. KIV, alhamdulillah. Item 1 terima tak? Tolak item 1. Tolak. Okey, item 3. Item 3 terima. Okey, item 3 terima. Siapa ada semua setuju ni? Tak pastilah. Okey, ada yang bangkang terima, ada yang tak pasti. Ada yang bangkang. Sebab perlu ada 9 kan? 1 tak ada. Perlu ada 9 untuk diterima. Betul? Yelah, I pun tak patut you all entah ingat ke tidak apa yang tunjuk tadi ya. Tak apalah, it's okay. It's okay, ini bagus ni. You all jawab macam ni pun dah bagus dah sebab nampak sangat you all ingat lah. Jadi yang item yang ketiga tu ada yang cakap tak pasti, ada yang cakap terima, ada yang cakap tak terima. Macam tu lah. Tak apa, nanti kita bagi jawapan. Yang keempat? Tak terima. Okey. Tak terima. Dia menzalimi pelajar. Ya betul. Betul. Menzalimi pelajar, dia tak ada item, ada pelajar yang tak ada peluang kan nak belajar. Okey, ni jawapan. Betul. Alhamdulillah, 4/4 lah. Okay, best. Dapat hadiah tak? Allah. Saya mengucapkan tahniah itu hadiah ya. Okay. Alright. So alhamdulillah betul semuanya. Jadi habis 9 point system. Jadi selesailah insya-Allah saya punya ni mission untuk berkongsi tentang penghasilan instrumen pentaksiran yang mana di dalamnya ada 5 fasa dan dalam fasa itu ada fasa perkebentukan yang mengandungi tentang JSU, pembinaan, ada JSI, sistem 9 point under pembinaan juga. Yang ini semua ni adalah fasa penghasilan ni. Okey, isi balik kuis 3 minit. Ada tak perubahan, ada tak nak tambah baik jawapan anda, silakan. Saya pun tak nak yang ni, you all tengoklah ada perubahan, ada kemajuan ke tidak ataupun sama aja sebab semua betul. Kan? Tadi pun betul, sekarang pun betul. Jangan bila hari tu jelas, tiba-tiba tak jelas. Itu sedihlah saya. Saya harap semua yang dikongsikan oleh saya hari ini dapat memberi manfaat dapat meluaskan ilmu pentaksiran untuk anda sebagai pelaksana, iaitu pelaksana pembina instrumen lah, pembina instrumen. Pasal penting pentaksiran kan, apa yang kita ukur tu kena valid. Ini hanya sedikit sajalah yang dapat dikongsikan dengan cepat dan pantas. Jadi saya harap semuanya berpuas hati, apa kelemahan saya, kekurangan saya mohon maaf. Cakap pun nervous juga ni, inilah orang boncen kan, cakap pun macam dah jadi minta maaf. Okey, itu saja. Minta maaf saya ambil, kalau ada soalan lagi terakhir ke, boleh ke? Ustaz? Terima kasih banyak. Silakan. Ada lagi ke soalan?
Kalau tak ada saya tutup. Saya stop sharing. Allah. Elok dah asal dah. Alhamdulillah. Okey, saya stop ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Doktor. Sama-sama. Saya stop sharing. Lepas tu saya nak balik kepada anda. Panel-panel iModule tu dapat menggunakan And slideshow. maklumat yang telah pun dibekalkan oleh Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih kepada keprihatinan panel-panel kita untuk berinteraksi. Walaupun saya faham mereka mengantuk tu mungkin dia tu yang tanya tu. Tapi yang pentingnya interaksi yang cukup baik. Mereka ni orang pakar. Cakap sikit pun mereka boleh faham. Dan dapat menambahkan ilmu mereka itu sendiri. Itu daripada saya. Daripada BPI, terima kasih semua. Okey, Nai. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Aniza binti Hamzah atas bimbingan dan ilmu yang pada saya sangat berharga dan saya sendiri kali pertama lah dengar perkara ni. 9 item ni rasa kat luar sana memang tak jumpa dah benda ni sebab benda ni LP saja kan, dan kita kena ingat Kementerian Pendidikan adalah pakar dalam bidang pendidikan dan benda tu tak ada di kementerian-kementerian lain ataupun di pusat-pusat tuition lain ataupun motivator lain. Maknanya kepakaran tu hanya ada di Kementerian Pendidikan Malaysia saja, dalam Malaysia ni lah. Okay, jadi semoga kita dapat mengambil manfaat atas segala yang telah disampaikan oleh doktor sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa isi Google Sheet, Google Form daftar kehadiran untuk kita daftarkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam SPL KPM. Okey, alhamdulillah kita telah berada di penghujung program. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang dengan penceramah yang kita akan susun selepas ini. Jadi untuk itu saya Al-Huza'i bin Sulaiman daripada Sektor Pembangunan Pengembangan Sekolah Agama, mohon maaf jika ada atas segala kekurangan, dan kita tangguhkan program kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Mana ada? Terima kasih semua. Sekejap, mana yang ada? Boleh buka. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, kita ambil gambar banyak. Nanti Ustaz hantar kat saya. Ada gambar. Okay. Buka kamera semua. Barulah nampak. Ini dia rupanya. Amai ni. Akan buat soalan ni. Okey. Kita ambil 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Hang. Okey. Sekali. Okey, jap. Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Sama-sama, jumpa lagi insya-Allah. Selamat berjaya ya. Saya doakan semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Terima kasih Doktor. Terima kasih.